Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua adik kelas 2 Sanawi. Apa khabar adik-adik semua? Cikgu berharap adik-adik duduk dalam keadaan sihat walafiat, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya adik-adik, hari ini kita jumpa pula dengan Cikgu Salwa Madah Tarikh. Nah, sebagai hisah yang kedua. Ya baik, hari ini kita nak sambung pula daripada hisah yang lepas, iaitu tentang kerajaan Bani Umayyah tahap yang kedua di Andalus. Ya adik-adik, kerajaan Bani Umayyah tahap yang kedua di Andalus ni mulai memerintah semenjak tahun 756 Miladiyah hingga 1031 Miladiyah. Berapa tahun semua? Cuba adik kira. 1031 tolak dengan 756, dapat berapa? Itulah tempoh kekuasaannya. Ya baik adik. Latar belakang ataupun asal usul kedatangan kerajaan Bani Umayyah. Macam mana kedatangan kerajaan Bani Umayyah tahap yang kedua ni? Kerajaan Bani Umayyah tahap yang pertama di negeri Syam dulu, dia jatuh di tangan keturunan Bani Abbas. Dia jatuh di tangan keturunan Bani Abbas pada tahun 750 Miladiyah. Apabila kerajaan Bani Umayyah tahap yang pertama di Syam dulu jatuh di tangan kerajaan Bani Abbasiyah, maka kekuasaan khalifah pindah kepada kerajaan Abbasiyah. Kerajaan Umayyah jatuh, digantilah kerajaan Abbasiyah. Okey. Pada awal-awalnya kerajaan Bani Abbasiyah memerintah, dia menghapuskan semua keturunan Umayyah. Dia membunuhkan keturunan Abbas ni. Kerajaan Bani Abbas ni menghapus di sini maksudnya membunuh. Membunuhkan, kutip bunuh semua ahli-ahli ataupun keturunan Bani Umayyah. Tak kira orang itu terlibat dalam politik ataupun tak terlibat dalam politik sekalipun, maka kutip bunuh juga. Tak kira orang itu lelaki atau perempuan, kutip bunuh juga. Ada satu ketika, pemimpin kerajaan Bani Abbas jemput keturunan Umayyah, jemput hadir datang dalam majlis jamunan, maka selepas itu dia bunuh secara beramai-ramai. Maka apabila kerajaan Bani Abbasiyah kutip bunuh semua ahli-ahli ataupun semua keturunan Bani Umayyah, maka ada seorang daripada keturunan Umayyah, dia melarikan diri pergi ke Andalus. Namanya Abdurrahman Ad-Dakhil. Tapi nama sebenarnya Abdurrahman bin Muawiyah bin Hisham. Beliau ni cucu Khalifah Hisham. Hisham tu Khalifah hak Bani Umayyah tahap yang pertama dulu. Abdurrahman Ad-Dakhil ni dia lari diri pergi ke Andalus. Mana Andalus? Iaitu negeri Spain sekarang. Pergi ke Andalus pada tahun 755 Miladiyah. Pergi duduk di Andalus. Duduk di Andalus tahun, maka selepas pada tu dia mendirikan kerajaan Umayyah. Bangkit semula kerajaan Umayyah, tapi orang panggil tahap yang kedua. Tahap yang kedua. Dan dia meletakkan pusat pemerintahan kerajaan Umayyah tahap yang kedua itu di Qurtubah. Qurtubah ialah nama tempat, nama kota, nama tempat dalam Andalus. Seterusnya, pada masa pemerintahan Bani Umayyah di Andalus tu, di Spanyol tu, atau Muang Qurtubah ini menjadi pusat perkembangan ilmu pengetahuan. Jadi Cusun Klang Hengkan Rian Ru berkembang pada masa mana? Masyhur sekali pada masa mana? Iaitu pada masa Amir yang ke-8, iaitu namanya Abdurrahman bin Nasir. Abdurrahman bin Nasir dan khalifah selepasnya iaitu Al-Hakam Al-Muntasiru Billah. Masyhur di segi ilmu pengetahuan pada masa Remoni memerintah. Ya baik adik-adik, Selain daripada di Qurtubah itu berkembang dari segi ilmu pengetahuan dah,
maka dia berkembang juga di segi kebudayaan. Oleh kerana di Kurtubah itu banyaklah mendirikan masjid-masjid yang sangat indah, menunjukkan tamadun Islam, dan juga mengadakan banyak universiti yang terdiri di Kurtubah. Ya adik-adik, maka kita boleh tengoklah daulah ataupun kerajaan Bani Umayyah di Syam dulu dan juga di Andalus. Di Andalus kita boleh tengok kemajuan Islam di zaman dahulu. Atau Islam ni maju sangat-sangat dahulu maju. Sekarang pun maju, tapi dulu pun maju dah. Maka sampai saat ini, Islam terus berkembang. Tak usah Islam mundur. Islam kena berkembang. Dulu maju dah, sekarang pun kena maju lagi. Islam terus berkembang. Kita sebagai seorang Muslim, adik, kita harus meneruskan kemajuan dengan berusaha. Kita harus meneruskan kemajuan tersebut dengan berusaha mengerjakan hal-hal yang berfaedah, hal-hal yang bermanfaat. Dan sesuai dengan menunjukkan agama Islam. Kita kena menegakkan agama Islam di muka bumi ini. Jangan mundurkan agama Islam. Ya, baik adik-adik. Seterusnya pendirian Daulah Umayyah di Andalus. Seperti mana cikgu dah bagi tahu kepada kita. Abdul Rahman Ad-Dakhil ataupun Abdul Rahman bin Muawiyah bin Hisham, beliau selaku pendirian. Beliau selaku pengasas kerajaan Bani Umayyah tahap yang kedua di Andalus, iaitu beliau ni pukotang kerajaan Bani Umayyah. Abdul Rahman Ad-Dakhil, dia ni masuk ke Andalus. Dia sebagai orang yang pertama mendirikan kerajaan Bani Umayyah di Andalus, maka dia dapat digelarkan Ad-Dakhil, iaitu maksudnya pendatang. Ad-Dakhil ni maksudnya pendatang. Kalau cikgu tanya, kenapakah Abdul Rahman dapat diberi gelaran Ad-Dakhil? Jawabnya, oleh kerana Abdul Rahman meluluskan diri, lari diri pergi ke Andalus, dan juga dia ni sebagai pendatanglah ke Andalus. Dan selepas pada tu dia mendirikan kerajaan Bani Umayyah tahap yang kedua di sana. Ya, baik adik-adik, kekuasaan Daulah Umayyah di Andalus ni, setelah Abdul Rahman Ad-Dakhil, dia mengisytiharkan secara rasmi bahawasanya dia telah mendirikan kerajaan Bani Umayyah tahap yang kedua di sana. Selepas pada tu, Abdul Rahman Ad-Dakhil mulai menatakan, triamkan pemerintahan, triam tua, catkan wang pen secara rapi. Sebab apa? Sebab dia ada pengalaman dah dulu pada masa kerajaan Bani Umayyah tahap yang pertama di Syam dulu, katanya ada kekurangan di mana-mana. Maka apabila dia mendirikan Daulah Umayyah tahap yang kedua, maka dia wang pen hak mana dulu ada kekurangan, maka dia wang pen jadi secara rapi. Hak mana ada kekurangan, dia baiki semula kekurangan tersebut itu. Walaupun kerajaan Bani Umayyah tahap yang kedua di Andalus ni sudah merdeka, tidak duduk paitai amnat hak sesiapa. Kerajaan Bani Umayyah di Andalus merdeka, tidak ada di bawah pengaruh siapa, tetapi Abdul Rahman Ad-Dakhil dia tak guna nama khalifah kepada pemimpin kerajaan. Dia tak guna khalifah. Kebiasaannya dulu, kita mengaji dulu, pemimpin Islam orang nak panggil khalifah kan. Tetapi Abdul Rahman Ad-Dakhil ni, apabila dia mendaulahkan kerajaan Bani Umayyah di Andalus, tapi pemimpin kerajaan tu dia tak panggil khalifah, dia panggil apa? Dia panggil amir. Dia panggil amir. Dia panggil amir oleh kerana dia saat itu masih mengaku bahawasanya kekhalifahan itu dipegang oleh kerajaan Bani Abbasiyah. Dan satu lagi, dia takut rakyat keliru kata. Sebab pada masa tu di Baghdad, kerajaan Bani Abbasiyah tengah memerintah. Tanya kata, kerajaan Bani Abbasiyah tak pergi serang ke kerajaan Bani Umayyah di Andalus ni sebab ia memerintah pada masa yang sama? Jawapannya, pergi serang juga tapi tidak berjaya. Abdul Rahman Ad-Dakhil dia guna
Amir. Nah, dia guna nama Amir panggil kepada pemimpin kerajaan. Tapi akhirnya kerajaan Bani Umayyah di Andalus ni guna juga nama khalifah kepada pemimpin. Dia guna bila? Dia guna pada masa Abdul Rahman bin Nasir memerintah. Baru guna ketika Abdul Rahman bin Nasir memerintah, baru gunalah nama khalifah kepada pemimpin itu. Ya, baik adik-adik. Pada awal pemerintahan kerajaan Bani Umayyah di Andalus, pada awalnya belum stabil lagi. Oleh kerana berlaku perselisihan di antara orang Islam. Siapanya? Iaitu berlaku perselisihan, berbalah bantah di antara suku Barbar dengan orang Arab. Perselisihan tersebut membawakan ส่งผลกระทบต่อการเมืองการปกครอง dalam negara. Selain daripada itu berlaku gangguan daripada golongan Kristian. Orang Kristian apabila tengok orang Islam duk buka negara di Andalus, maka orang Kristian tu pun mari ganggu, tapi alhamdulillah akhirnya Abdul Rahman Ad-Dakhil dapat menyelesaikan masalah tersebut, membuatkan kerajaan Bani Umayyah memerintah secara stabil. Alhamdulillah. Maka hari ini, setakat ini sahaja lebih kurangnya. Hari ini cikgu harap cikgu dan adik-adik ni buat satu kerja, iaitu buat peta minda mengikut kefahaman kita sendiri. Buat mind mapping. Buat mind mapping สรุปเป็นองค์ความรู้ tentang hal kerajaan Bani Umayyah. Buat dalam buku tulis. Kemudian hantar kepada cikgu bagi masa kepada kita, hantar minggu depan. Hantar minggu depan dalam sebelum Hesah pun tak apa, hari Ahad. Ya baik. Hari ini setakat ini saja. Siapa tak faham di mana, bolehlah kontak tanya line cikgu pun boleh. Okey. Hanya setakat ini saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.